Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat pagi, kembali bersama kami. Inilah Cergas Bersama Jurulatih di Didik TV KPM. Seperti biasa, pagi ini kita mulakan dengan pelbagai lagi latihan, kecergasan dan juga senaman yang akan kita lakukan bersama dengan Bosu Ball yang berada di hadapan kita. Okey, sangat istimewa kerana episod Bosu Ball ini bukan 5 episod saja, tetapi kita cabar jurulatih kita dengan 6 episod untuk peringkat yang seterusnya. Kalau sebelum ini memang banyak sekali aktiviti yang mencabar dilakukan, kita tengok pun penat kan, tapi kita nak cabar lagi lah supaya Coach Syahril kita bersama dengan pembantu-pembantunya untuk melakukan lebih banyak aktiviti yang diperlukan. Okey, kalau semua sudah bersedia, kita tarik nafas dalam-dalam sama-sama dan kita mulakan Cergas Bersama Jurulatih sekarang. Yap, kita teruskan Cergas Bersama Jurulatih bersama dengan Coach Syahril. Coach, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Oh, dah mula-mula dah stretching semua dah, ya. Oh, dah rasalah dia punya latihan tu. Ya, betul tu. Okey, mantap Coach. Okey, apa yang ingin kita lakukan hari ini bersama dengan Bosu Ball? Okey, baiklah. Untuk episod kali ini saya akan kongsikan satu lagi aktiviti untuk menggunakan Bosu Ball, iaitu bagaimana untuk membina ataupun menguatkan bahagian abs. Di core muscle kita lah. Di core muscle kita hari ini. Okey, jadi semua akan menjurus ke arah tersebut. Yes, 4 aktiviti yang akan saya kongsi hari ini untuk bagaimana untuk menggunakan Bosu Ball ini. Okey Coach, saya nak tanya sikit sebelum kita memulakan aktiviti kepada mereka yang mungkin tak biasa. Macam saya pun tak biasa dengan Bosu Ball ni. Tapi ada rasa takut sikit nak bersenam menggunakan Bosu Ball ni. Apa tips untuk kita hilangkan rasa takut? Okey, yang seperti sebelum ni, episod sebelum ni saya kata macam mana nak guna cara naik dia, macam mana mencari sweet spot dia. Betul. Supaya tak jatuh. Kalau kita kata sweet spot ni di bahagian betul-betul tengah. Tak perlu tepi. Okey, betul-betul sweet spot supaya kita tidak jatuh daripada Bosu Ball. Okey, nama dia sweet spot Sweet spot. Okey, kalau anda semua pun rasa dah sweet sangat, jadi kita mulakan terlebih dahulu Cergas Bersama Jurulatih dengan aktiviti memanaskan badan. Jom Coach. Let's go. Okey, Assalamualaikum semua adik-adik. Apa khabar? Semoga semua cergas hari ini. Okeylah, baiklah kita teruskan dengan kita punya exercise, aktiviti hari ini yang terbaru yang saya akan kongsikan. 4 aktiviti yang saya akan kongsikan pada hari ini. Alright. Okey, sebelum tu kita akan mulakan dengan warm up. Jadi saya akan tunjukkan 2 warm up bagaimana untuk mengaktifkan di bahagian core ataupun abs. Kerana hari ini kita akan fokuskan kat sini saja. Alright. Okey, yang pertama iaitu oblique, active stretching. Sebagai oblique ni kita akan cuba menggerakkan supaya aktif di bahagian core kita atau bahagian abs. Alright. Okey, jadi kita naik dahulu seperti biasa. Semua aktiviti saya akan buat dengan menggunakan Bosu Ball. Alright. Jadi mula-mula kita perlu balance dahulu di bahagian kaki dahulu. Okey. Alright, simple saja, tangan relax. Okey, apa yang perlu adik-adik buat cuma turunkan tangan sahaja. Pastikan semua straight, lutut straight. Okey, lurus. Tangan pun lurus menghadap di hadapan. Okey, pastikan pandang ke depan. Okey, dalam satu masa tu kita perlu balance di atas Bosu Ball ni supaya bahagian kaki juga kita boleh aktif. Alright. Simple sahaja supaya kita boleh meregangkan di bahagian oblique, bahagian masa ni, core di bahagian tepi ni. Alright. Okey, kita boleh buat dalam 12 kali atau 15 kali. Alright. Okey, simple. Okey, saya minta 2 sahabat saya untuk kongsi bagaimana untuk melakukan cara yang betul. Okey, saya akan tunjukkan di manakah otot yang aktif semasa melakukan aktiviti ini. Alright, okey. Jadi, ingat pastikan balance dahulu. Kaki straight, tangan pun straight, tak perlu bengkok, balance. Alright. Jadi di bahagian oblique bahagian otot di bawah oblique ni akan aktif. Okey, sebab kita akan menggunakan banyak bahagian core, bahagian tepi ataupun bahagian depan abs. Alright, cantik. Okey, sama. Okey, kita tengok shaking. Okey, dia cuba kawan, jadi bahagian kaki juga aktif dan juga di bahagian tepi lah semestinya ini kita fokuskan. Alright, okey. Jelas? Okey, itu adalah oblique active stretching yang saya tunjukkan yang untuk pertama. Alright.
Okey, untuk aktiviti warm up yang kedua, saya akan kongsikan. Okey, kita terbalikkan dahulu bola ini. Okey, sebab kita akan melakukan aktiviti plank. 5 second plank. Okey, 5 saat sahaja untuk kita just warm up masa-masa di sini supaya kita tak terkejut lah. Orang kata otot-otot ni tak terkejut. Alright. Simple sahaja, letakkan dua-dua tangan di atas bosu ball. Pastikan kaki straight di belakang. Dibuka seluas bahu. Okey, jadi 5 saat saja. Kemudian turunkan lutut. Relax. Okey, naik balik. Selama 5 saat. Okey, turun balik. Okey, saya akan tunjuk di bahagian sisi bagaimana keadaan badan. Okey, mesti lurus. Alright. Kedua-dua tangan di atas. Okey, bengkokkan tangan. Pastikan badan lurus. Alright. Pandang ke depan. Selepas 5 saat, turun, relax. Okey. Kemudian angkat lagi 5 saat. Alright. Okey, jelas. Jadi, kita lakukan ni sebanyak 10 kali. Okey, kita ada banyak lagi exercise yang kita boleh buat untuk warm up. Tapi, ini adalah satu contoh dia supaya kita boleh aktifkan di bahagian abs. Alright. Okey. Okey, kita perlu letakkan bosu dalam keadaan macam ini. Okey, mudah saja. Ini yang mudahlah untuk plank kita buat. Alright. Okey. Badan lurus, kaki lurus. Okey, pandang ke depan. Alright, turun. Okey, pastikan lutut relax. So, tak ada apa masalah. Okey, boleh stretch belakang. Okey, buat lagi 5 saat. Okey, so jadi masa ni oblique ke bahagian abs yang tengah ni pun aktif semasa melakukan aktiviti warm up ini. Alright. Okey. Cantik, lurus. Okey, dalam satu masa tu kita boleh stretch lah di bahagian belakang, tapi kita fokuskan untuk aktifkan di bahagian abs. Alright, 5 saat turun. Okey, turun kaki, relax masa. Tak ada apa. Okey, sekali lagi. Okey, so badan lurus, cantik. Okey, teknik yang baik dilakukan oleh Daniel. Alright. Okey, baiklah. Itulah exercise yang kedua saya tunjukkan, iaitu di bahagian plank 5 second. Okey, baiklah adik-adik. Hari ini saya akan kongsikan 2 tips keselamatan sebelum kita memulakan aktiviti sebentar nanti, iaitu di bahagian core. Okey, baiklah, yang pertama, apabila adik-adik stretch, fokuskan lebih di bahagian core, stretching ataupun di bahagian belakang supaya otot-otot di bahagian ini lebih bersedia. Okey, yang itu sangat penting supaya adik-adik nanti boleh buat dengan lebih baik. Okey, yang kedua, teknik yang betul. Okey, bukan saja untuk mendapatkan orang kata kesan yang maksima, tapi untuk mengelakkan kecederaan kerana kita menggunakan banyak di bahagian pinggang ni. Okey, baik-baik. Ingat tips keselamatan yang saya telah bagikan tadi, cuba amalkan semasa melakukan aktiviti ini. Alright, okey adik-adik, semua dah bersedia. Jadi kami pun dah bersedia, dah berpeluh. Jadi saya akan tunjukkan exercise pertama. Okey, kita panggil knee tucks. Okey, sangat simple. Kita duduk sahaja. Okey, untuk langkah pertama duduk sahaja. Alright, cari yang saya katakan tadi sweet spot supaya kita dapat balance. Alright. Okey, pastikan kedua-dua tangan di antara badan, antara pinggul. Okey, kita sentuh je, jangan pegang. Okey. Satu lagi, kaki perlu straight dan tidak menyentuh lantai. Alright. Okey, so yang pertama mudah, cuma bawakan lutut ke dada sahaja. Alright. Simple sahaja. Okey, tak perlu laju sangat. Cuba kontrol. Alright. Semasa aktiviti ni, tangan tak perlu pegang sangat. Okey, pastikan just untuk kontrol kerana kita nak dapatkan kualiti yang paling maksima di bahagian ini. Kalau kita terlalu pegang, kita tak akan dapat banyak. Okey, sekali lagi saya tunjuk. Simple saja. Alright, saya akan tunjuk
di bahagian sisi pula. Okey, sama, pastikan di sweet spot Saya tak duduk di depan sangat, okey, belakang sangat, saya duduk tengah-tengah. Tangan cuma menyentuh saja untuk support ataupun sokong di bahagian atas postur. Okey, pastikan kaki lurus. Alright. Lagi bagus lagi ke bahagian dada. Power ke bahagian dada. Alright, pastikan badan straight juga. Alright, simple. Okey, baik. Saya akan tunjukkan ataupun sahabat saya akan tunjukkan bagaimana ASI untuk melakukan knee tucks dan di manakah otot yang utama yang berfungsi. Alright. Okey, pastikan straight. Bawa lutut ke bahagian dada. Alright, tangan sentuh saja. Tak perlu nak grip, okey? Supaya kita dapat memaksimalkan kualiti apa yang kita nak bentuk kat sini. Di sini bergerak ke oblique, di bahagian tengah semuanya kita libat sama. Alright, jadi kita akan lakukan ni sebanyak, kalau core ni selalunya buat banyak sikit lah, mungkin dalam 20, supaya baru kita akan dapat rasa kat sini. Bukan makan je rasa, perut pun rasa ni. Okey, lemak-lemak semua bergerak lah dalam ni. Kalau kita tengok tangan ataupun lutut dia lurus dan bawa ke dada. Okey, semua support saja, tak perlu nak tekan. Alright, bagus Daniel. Okey, so kedua-dua atlet ni memang ada lah kekuatan kat sini. Jadi masih lagi untuk buat untuk membentuk. Okey, baik, itu adalah aktiviti pertama kita, iaitu knee tucks. Okey, baik adik-adik. Saya pun dah rasa lah bagi core buat exercise yang pertama. Jadi saya akan tunjukkan pula untuk exercise yang kedua yang dinamakan active side planks. Okey, kita bukan static saja, kita akan buat active side planks. Alright, simple saja. Perlu berada di tepi bosu ball. Okey, baring saja. Okey, yang pertama letakkan tangan di atas bosu ball. Alright, dan luruskan kaki supaya tidak menyentuh bawah. Alright, simple saja, letak tangan di sini ataupun di atas untuk dapatkan balance. Okey, yang pertama just turun saja. Alright, jadi kita buat aktif. So mana di sini, otot di sini, oblique yang akan terlibat. Alright, cuba balance, cuba buat dalam tahap sederhana, jangan terlalu laju. Alright. Okey, jelas? Alright. Simple je saja sebenarnya. Aktiviti core ni simple tapi mencabar. Alright, saya akan tunjukkan semula apakah teknik-teknik dan juga otot yang terlibat, otot utama yang akan terlibat. Alright, tengok tangan dia lurus. Pastikan bahagian atas ni lurus. Kita perlu bengkok. Kalau dapat lihat belakang ni dia akan lurus. Okey, supaya boleh grip di bahagian ni, dan paling utama sekali di bahagian oblique, di bahagian otot tepi. Alright. So dalam satu masa yang membuat cabaran tu apabila kita perlu mengawal tangan di sini di atas postur ball. Itulah menambahkan lagi cabaran dia. Alright. So kita boleh buat dalam 20 kali. Baru kita akan dapat ni punya rasa yo. Okey. Alright. Sangat simple dan boleh diamalkan, semua orang boleh buat. Tak kira usia, tak kira level, memang boleh buat sebab kita tidak ada apa-apa tekanan. Alright. Jadi itulah aktiviti yang kedua, iaitu active side plank. Okey, baik adik-adik, kita teruskan. Jom dengan aktiviti yang ketiga yang akan saya tunjukkan sekali ini ialah mountain climbers. Okey, pernah dengar kan? Pernah dengar buat di atas lantai. So kali ini kita buat bosu ball. So jadi yang saya katakan tadi memang ada cabaran tersendiri apabila kita melakukan di atas bosu ball. Okey. So yang pertama, pastikan kedua-dua tangan di atas bosu ball dalam keadaan lurus. Tangan lurus, kaki lurus, dibuka seluas bahu. Okey, pastikan balance jangan terlalu dekat. Okey. Alright. So kita akan naikkan lutut ke bahagian
dada. Okey, saya tunjuk untuk aksi yang perlahan dahulu. Okey, jelas. Straight, badan lurus. Okey. Dan naikkan kaki satu persatu. Okey. Pandang ke depan. Alright, simple. Pastikan balik dengan keadaan kaki yang lurus. Alright. Okey, so boleh buat dalam 15 hingga 20 kali bergantung kepada tahap awak lah. Mula-mula tu kita kena buat sikit, kemudian kita boleh tambah. Alright, okey Daniel. Okay, kita lihat di mana otot yang berfungsi dan teknik yang betul apabila melakukan aksi mountain climbers. Alright, lurus. Naikkan lagi Daniel, lutut. Alright, pastikan tak kaki balik lurus, tangan lurus. Okey, semua lurus. So ini adalah satu teknik yang agak baik apabila melakukan mountain climbers. Alright, kita boleh lakukan sebanyak 15 hingga 20 kali mengikut kemampuan. Alright. Okey, Daniel. Alright, jelas, mudah. Dan memang mudah pun sebenarnya sebab ini adalah asas untuk melakukan aktiviti untuk kuatkan core kita ataupun di bahagian abs ni. Alright, jadi itulah aktiviti ketiga kita untuk hari ini iaitu mountain climbers. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan aktiviti terakhir kita dan juga aktiviti keempat yang akan saya tunjukkan iaitu plank in and out. Alright, semua plank lah. Alright, yang pertama sama sahaja keadaan bola begini. Alright, pastikan kedua-dua tangan lurus di atas postur ball, badan lurus seperti plank yang biasa awak nampak tu. Kaki ditutup dahulu. Alright, ditutup dahulu dan badan lurus. Okey, jadi kita akan buka kedua-dua kaki. Okey, minimum tu seluar bahu. Kalau boleh luas lagi bagus. Okey, simple. Alright. Pastikan semasa aktiviti semuanya lurus. Kaki lurus, tangan juga lurus. Alright. Okey, saya tunjuk sisi bagaimana keadaan tangan saya lurus dan kaki. Alright, tutup dahulu kaki lurus dan buka kedua-dua kakinya. Alright, simple sahaja. Okey, memang aktiviti ini memfokuskan di bahagian bahagian tepi dan juga oblique. Alright, okey, silakan. Saya akan tunjukkan kedua-dua pemain ini supaya saya dapat tunjuk teknik-teknik yang betul semasa melakukan. Alright. Kedua-dua kita lihat tangan lurus, kaki lurus, badan lurus. Okey. So bila buka, apa yang berlaku akan melibatkan oblique. Okey, so bila tutup dia akan grip di bahagian tengah. So bila buka dia akan grip di bahagian oblique ataupun bahagian tepi. Okey, cantik. Sama juga Daniel. Badan lurus, okey, tangan lurus. So dia akan rasa grip kat sini. Totally grip. So dia tak ada apa? Relax lah. Dia sentiasa grip. Itu yang bagus. Okey, dilakukan sebanyak 15 ataupun 20 kali semasa melakukannya mengikut keupayaan. Okey? Jelas? Jadi itulah aktiviti terakhir kita untuk hari ini iaitu plank in out. Okey, untuk trivia pada kali ini, kita nak ingatkan kepada semua untuk bersenam mengikut kemampuan masing-masing. Kebiasaannya, sekiranya kita baru ingin memulakan aktiviti senaman, normal untuk kita merasa sakit di bahagian otot-otot tertentu. Ini adalah kerana ketika kita melakukan senaman, badan kita menggunakan oksigen yang ada dalam badan dan kemudian akan menghasilkan asid laktik dan kemudian akan dikitar semula oleh badan untuk menjadi suatu sel di dalam badan. Okey, dan
ketika merasakan kesakitan di bahagian sendi-sendi tertentu, itu adalah sesuatu yang lazimnya biasa dan badan akan mengambil masa untuk kembali memulihkan sel-sel yang berada dalam badan, dan kemudian ketika kita melakukan aktiviti-aktiviti yang seterusnya, barulah kita akan dapat membiasakan diri dengan keadaan tersebut. Jadi nasihatnya di sini adalah untuk kita melakukan aktiviti mengikut kemampuan masing-masing. Nak lebih mudah, tengok saja Cergas Bersama Jurulatih setiap hari di Didik TV KPM ini bermula pada jam 7.30 pagi. Okey? Jadi itu sikit trivia dan pengetahuan kita pada kali ini. Alright, baiklah. Saya akan kongsikan kembali dua contoh untuk regangan selepas melakukan aktiviti ataupun cooling down. Okey, yang pertama, regangan di bahagian abs. Alright, simple saja. Sama semuanya saya akan gunakan Bosu Ball untuk kita buat aktiviti cooling down. Okey, mudah saja, letakkan kedua-dua tangan di atas Bosu Ball. Di bahagian di antara pinggang ni, di atas. Okey, kaki lurus ke bahagian belakang. Relax. Okey, kemudian kita cuba angkat. Okey, supaya kita akan dapat stretch di bahagian abs. Okey, boleh lakukan selama 10 hingga 15 saat. Kemudian relax balik. Nak duduk pun boleh, relax sekejap. Okey, letakkan tangan di atas Bosu Ball kembali. Stretch balik supaya kita akan dapat rasa di bahagian abs. Alright, mudah saja. Okey, jangan buat laju. Okey, relax. Kemudian angkat ke bali. Okey, supaya kita akan dapat rasa di bahagian abs. Alright, okey. Silakan dua sahabat handsome saya. Okey, letak relax sahaja di atas Bosu Ball. Okey, stretch. Okey, kita tarik saja, kita akan dapat rasa stretch di bahagian abs kita ni. Kaki lurus je, relax sahaja, kaki tak buat apa-apa pun. Tangan pun support sahaja di atas Bosu Ball. Okey. Okey, kita relax balik. Okey, angkat balik. Okey, kita akan dapat rasa tadi kita buat aktiviti core tadi tu memang tegang tegang di bahagian perut ni. Jadi kita kena stretch balik 10 hingga 15 saat. Mungkin 5 kali. Okey, ikutlah. Kalau rasa tak cukup, buat lagi. Okey, tak ada masalah. Cooling down tak ada masalah. Alright. Okey, terima kasih. Alright, baiklah. Itulah aktiviti pertama cooling down yang mana fokuskan di bahagian regangan abs. Alright, okey. Untuk aktiviti kedua regangan untuk cooling down adalah memfokuskan di bahagian glutes. Okey, tadi pun kita guna bahagian glutes sebagai kaki banyak juga. So saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan regangan di bahagian glutes kita, bahagian glutes kita ni. Okey, kat pinggul lah, kat bahagian pinggul. Alright, senang saja. Letakkan kaki di atas. Okey, kaki kanan letas, kaki straight. Boleh lagi straight lagi baguslah. Okey, tangan ni relax saja. Okey, so bila kita buat aktiviti ini, dia akan terasa di bahagian kita punya glutes. Lagi rendah, lagi you akan ataupun adik-adik akan dapat rasa di bahagian glutes. Okey, lagi rendah, lagi baik. Okey, boleh lakukan minimal 10 saat hingga 20 saat. Okey, ikut kalau adik-adik rasa perlu lebih lama, boleh juga. Okey, kemudian tukar kaki. Alright, letak kaki. Luruskan kaki di belakang ataupun letak saja lutut. Relax saja tangan. Okey, pastikan adik turun. Lagi turun lagi baik, akan dapat rasa ketegangan kat sini. Kita nak release balik, okey, otot-otot yang kita dah gunakan. Alright. Okey. Baik. Kita lihat teknik yang betul. Saya boleh fokus, okey. Alright. So, kaki kanan di atas. Okey, bengkokkan lutut. Lurus, relax sahaja sebab kita ni fokuskan di bahagian glutes kita. Alright. Kita dapat rasalah lagi bagus, lagi rendah lagi bagus. Alright, so saya katakan bila rendah lagi you akan rasa ketegangan di bahagian glutes. Okey, cantik, lebih sangat fleksibel. Okey, kalau dah tak dapat rasa lagi turun. Okey, kita turun lagi. So relax, bila cooling down ni tak perlu nak stres. Relax sahaja, badan relax sahaja, tak ada apa. Tak ada longgar semua ya. Okey, baik. Alright.
Okey, baiklah, itu adalah aktiviti kedua untuk cooling down, dinamakan regangan glutes. Sekali lagi kita nak kenalkan, ini semua adalah barisan atlet-atlet squash kebangsaan yang dah bermain pun ada, masih bermain pun ada. Jurulatih pun inilah mereka untuk pelapis masa depan kita. Coach, terima kasih banyak. Kita nampak tadi memang sangat berbeza, mencabar aktiviti yang dilakukan. Mungkin apa objektif pembelajaran kalau nak dikongsikan sekali lagi? Okey, sekali lagi saya ingatkan latihan tadi adalah untuk memfokuskan di bahagian abs. Abs ni adalah core kita. Apa-apa aktiviti kita nak buat perlu fokuskan kepada bahagian core. Okey, baik, itu dia ya adik-adik di rumah, jangan lupa untuk kita fokus kepada sasaran yang kita inginkan pada setiap hari. Seperti biasa, Coach, terima kasih juga. Daniel dan juga Nafizwan, terima kasih ya. Bersemangat ni, tapi jangan terima kasih dulu sebab ada lagi 2 episod 2 hari bersama dengan adik-adik kita, bersama dengan Coach dan juga rakan-rakannya. Okey, Coach, kita tinggalkan dengan kata-kata semangat kepada adik-adik kita. Okey, baiklah adik-adik, ingat latihan perlu konsisten dan juga trust the process. Yap, jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM